Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, minggu ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Okey, walaupun kita dah masuk bab 7, tetapi peristiwa ataupun kronologi ini telah bermula daripada bab 3 sampailah bab 6. Okey, usaha ke arah kemerdekaan yang kita nak tengok kat sini adalah kita nak tengok tema dia adalah perpaduan macam mana sebenarnya nak memupuk perpaduan antara kaum di tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Jadi hari ni kita akan tengok 7.1 kan. Minggu depan saya akan cuba cover 7.2 dan 7.3 lah So kita akan tengok 7.1 dulu. Sebagai latar belakang So 7.1 idea negara merdeka yang kita nak tengok adalah dari sudut parti politik sudut parti politik yang kita nak tengok sebenarnya idea untuk negara kita merdeka ataupun cita-cita idea ni sebenarnya adalah cita-cita cita-cita nak merdekakan negara ini telah muncul daripada semasa penjajahan British. Kemudian bila Jepun datang, semakin menyemarak semangat untuk memerdekakan negara tapi tak dapat. Lepas tu terpaksa British datang balik sampai membentuk Malaya Union. Persekutuan Tanah Melayu termasuklah Sabah dan Sarawak. Sampailah kita menghadapi ancaman komunis. Dalam pada tempoh itu yang awak dah belajar masa bab 3, bab 4 dan 5 dan bab 6. Dalam tempoh itu juga kan berlakulah pergerakan aktif dalam bidang parti politik termasuklah semasa Perang Dunia Kedua, KMM, Kesatuan Melayu Muda. Kemudian semasa British nak datang balik bentuk Malaya Union, dan masa tu British nak ambil Sabah dan Sarawak. Muncullah banyak parti politik yang tumbuh, antaranya PKMM sampailah ke Hizbul Muslimin termasuklah API, UMNO, MIC, PKMS, PPM kita akan tengok. Dan last sekali apabila kita nak capai kemerdekaan, dan pada masa tu juga maksud saya selepas kita tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, kita menghadapi ancaman komunis. Walaupun kalau kita tengok menghadapi ancaman komunis kita sibuk dengan tentera dan sebagainya, tapi dalam pada masa itu jugalah kegiatan parti politik juga aktif. Sebab itulah British bersetuju untuk tubuhkan MCA untuk Chinese punya persatuan, kemudian penubuhan PAS dan juga penubuhan IMP. So kita akan tengok tengok modul awak muka surat 2. Yang ini saya susun ikut tahun. Yang lebihnya kita nak tengok dia punya maksud perkataan, maksud parti dia dulu. Yang ni saya tertinggal. Menentang penjajahan. Kita masuk penjajahan Sarawak dan Sabah so kita akan tengok ni KMM ni M maksudnya Kesatuan Melayu Muda. Berita baik untuk penubuhan parti politik ni, awak tak perlu tulis panjang-panjang ni. Awak boleh tulis KMM, boleh sini PKMM, FP, UMNO, boleh tulis macam tu untuk ni saya highlight yang ujung Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya. Saya nak ajar macam ingat je. Kalau API, Angkatan Pemuda Insaf. UMNO. UMNO untuk Melayu. MIC untuk Indian. PKMS belakang dia adalah untuk Sarawak. PPM Pergerakan Pemuda Melayu. Yang L yang belakang ni adalah
Labuan, Parti Kebangsaan Melayu. Sebenarnya PKM sama je, Parti Kebangsaan Melayu. Labuan iaitu merujuk pada Sabah, Hizbul Muslimin, okey, dan MCA, C untuk Chinese, okey. PAS, Parti Islam, okey, dan last sekali adalah IMP, iaitu Independence. Okey, perjuangan kemerdekaan. Okey, so yang kita nak tengok adalah dekat sini. Okey, kita akan mulakan dengan Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda itu ditubuhkan oleh Ibrahim Yaakob. Okey, sebelum kedatangan Jepun lagi, kesatuan ini telah ditubuhkan dengan cita-cita untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey. Dan pada masa itu pula Jepun datang, Jepun datang dengan mempopularkan Asia untuk Asia. Dia punya propaganda dia kan, Asia untuk Asia. Jadi sebab tu Ibrahim Yaakob ingatkan Jepun akan membantu Pertubuhan Melayu untuk merdeka. Sebab dia fikir Jepun orang Asia, Jepun pun mesti benci penjajah, tanpa tahu sebenarnya Jepun sebenarnya bersetongkol dengan orang Barat. Dan itu yang menyebabkan Jepun masuk kita punya tanah Melayu tu dengan mudah. Okey, nak cerita je sebenarnya bukan nampak macam Kesatuan Melayu macam pembelut. Cita-cita dia untuk dapatkan kemerdekaan tu. Okey, tapi lepas bila dah dapat merdeka, bila dah Jepun datang dan dia sedar bahawa sebenarnya kita tidak boleh bergantung kepada orang luar untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, sebab itu ialah kita tengok kat sini Kesatuan Melayu Muda Ibrahim Haji Yaakob. Okey, dia punya pemimpin dia memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Okey. Dan apa yang dia nak adalah penyatuan bangsa dan dunia Melayu. Dia fokus pada Melayu. Okey. Dan mereka nakkan berdasarkan persamaan daerah, darah, kebudayaan, iaitu Melayu. Okey, ini fokus pada Melayu. Maksudnya orang Melayu tu mesti bergabung untuk memerdekakan negara. Okey. Dan selepas diharamkan, diharam tu maksudnya dihentikan lah. Ditutup lah, senang. Ditutup oleh British. Idea ni terus diperjuangkan oleh Chris. Ini Indonesia dan juga PKM. Ni kita nak tengok sini bawah ni. Kita nak sambung ke bawah ini. Ni dia. Okey, ni PKM. PKM. Okey. Jadi bertujuan untuk menanam semangat kebangsaan dan perpaduan. Tak menyabar. Dan kerjasama dengan kaum lain untuk membentuk perpaduan. Okey. Okey, untuk tokoh saya nak awak tulis dua sebab ada dua tokoh kat sini. Satu Dr. Burhanuddin Helmi. Okey, satu lagi adalah Ahmad Mustamam. Kenapa saya suruh tulis dua? Sebab nanti dia ada kaitan dengan parti lain. Sebab bila berlakunya perbezaan perjuangan di antara Mustamam. Okey. Perbezaan perjuangan di antara Dr. Burhanuddin dengan Helmi, mereka keluar dan menubuhkan parti baru. Dr. Burhanuddin pun keluar, Ahmad Mustamam pun keluar. Okey. Dan apa yang penting sekali untuk kita tengok PKMM ni, memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Okey. Sama kan kat sini. Ni sambung. Okey. Dan melalui slogan
merdeka. Okey. Sebab PKM ni berhasrat ataupun mahukan PKM untuk mempertahankan hak rakyat dalam pesak. Apa itu pesak? Pesak tu maksudnya politik, ekonomi, saya ringkaskan je tak ada dalam kamus pun. Sosial, agama dan kebudayaan lah. Agama dan K tu untuk kebudayaan Okey, itu maksud dia. Okey, saya akan sambung lagi nanti.